Alhamdulillah, kita kembali semula kepada tajuk yang begitu penting dan memerlukan kesungguhan untuk kita melihat semula kepada institusi ini, iaitu institusi zakat. Kadang-kala setengah orang ada pandangan yang agak tidak begitu jelas tentang zakat. Ada yang menganggap bahawasanya sama sekali tidak boleh berpindah zakat ini daripada satu negeri ke satu negeri. Zakat daripada Perlis umpamanya tak boleh pindah ke Kedah, atau Kedah tak boleh pindah ke Perlis, Perak tak boleh pindah ke Selangor, Selangor tak boleh pindah ke Perak. Sebenarnya para ulama telah ijma', telah sepakat bahawasanya seperti mana kata Dr. Yusof Qaradawi, bahawasanya dalam fiqh zakat, ulama telah sepakat bahawasanya zakat jika ada keperluan boleh dipindahkan ke negeri mana saja. Bahkan Al-Imamul Bukhari dalam mazhabnya, pegangan Al-Imamul Bukhari, bahawasanya zakat ini sebenarnya pergi ke negeri-negeri mana pun tidak ada masalah. Kita orang Malaysia nak bagi ke Somalia ke, kita nak bagi ke Thailand ke, tidak ada masalah. Pada pendapat Al-Imamul Bukhari, selagi mana di sana ada orang yang berhak menerima zakat seperti mana yang telah diperuntukkan oleh Al-Quran yang menyebut tentang asnaf zakat itu. Saya nak sentuh sedikit tentang zakat dakwah. Menggunakan wang zakat ini untuk aktiviti dakwah. Ini penting. Kita ini kadang-kala penafsiran kita terhadap beberapa istilah Islam terlalu sempit. Umpamanya Allah sebut innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum. Sesungguhnya zakat wa fir riqab wal gharimin, seterusnya lah. Tapi saya nak sebut tentang zakat ini, antara asnafnya ialah golongan al muallaf qulubuhum, golongan muallaf. Orang Melayu ni panggil muallaf ni, ada negeri panggil makloh, jadi ni teruk sikit. Patut tak patut? Muallaf ni orang yang nak dijinakkan hatinya. Orang yang nak dijinakkan hatinya bukannya terhad pada orang yang masuk Islam saja. Muallaf ni merangkumi orang yang dah masuk Islam. Lihat tafsiran dalam kitab-kitab zakat. Kita sempit dalam kitab tafsiran para ulama tafsir. Apa maksud muallaf? Orang yang nak masuk Islam, yang teringin nak masuk Islam, yang mungkin boleh dipengaruhi jika beri duit zakat dia masuk Islam, yang kita jadikan dia sebagai target dengan kita pemberian itu, dia tak Islam lagi, nanti dia minat dengan Islam. Semuanya berhak kita bagi. Non-Muslim boleh terima zakat jika dengan pemberian itu dia minat dengan Islam. Dia duduk di hospital susah, kita pergi bagi bantuan orang yang di hospital tu, sekalipun bukan non-Muslim. Kita kata ini duit zakat kita bagi pada you, sebagai pertolongan pada you. Oh, dia pun minat dengan Islam. Kita tengok orang tu dia suka dengan Islam, kita bagi. Dia tak masuk Islam lagi, kita bagi pada dia. Dia termasuk dalam mu'allaf. Peruntukan zakat yang banyak itu patut diberikan kepada persatuan-persatuan dakwah ni. Banyak aktiviti-aktiviti dakwah jika dibuat secara bersungguh dengan peruntukan yang cukup, maka boleh menerima zakat. Hatta saya mencadangkan, kalau sekiranya kita memerlukan stesen dakwah dalam negara ni, satu siaran yang memang menyampaikan mesej Islam, kita boleh gunakan duit zakat sepenuhnya, membiayai dakwah, membiayai program, kerana itu menyampaikan Islam. Dakwah pada zaman Nabi pada cara itu. Sekarang zaman berubah, orang berdakwah ada pakai internet, orang berdakwah ada pakai risalah, orang berdakwah pakai email. Sekarang berdakwah pakai siaran TV. Kesemuanya ini termasuk dalam dakwah dan boleh menerima peruntukan zakat. Jika benar-benarlah zakat ini digunakan sungguh-sungguh, saya ingat Islam akan berkembang dalam negara ini dengan begitu baik, dan tidak ada orang Islam yang akan kelihatan selekeh. Sedangkan wang lebihan zakat, baki zakat sampai puluh juta. Astaghfirullahalazim. Puluh juta baki zakat. Sedangkan masih ada lagi orang yang setiap hari ditayang di stesen TV yang tak cukup itu, tak cukup ini, yang ada yang terpaksa cari kecil-kecil lagi pergi cari ikan baru boleh makan setiap hari. Pada negara yang orang Islamnya kaya, yang begitu mewah, yang institusi agamanya mewah, berkursi empuk, tiba-tiba kita ada orang Islam yang tidak dalam tahap yang seperti ini. Mari kita ada kesedaran. Semua. Saya bukan kata pengurusan zakat di dalam negara ini tak bagus. Banyak yang dah bagus. Saya bukan kata semua. Saya kata kalau ada yang belum dibaiki, kita mesti baiki perkara-perkara yang seperti ini. Zakat ini tuan-tuan, bukan duit kita. Ini adalah harta orang miskin. Hak orang miskin. Hak golongan fuqara. Hak golongan yang cenderung hati nak masuk agama.
hak manusia-manusia ini yang Allah amanahkan ke tangan kita untuk kita uruskan supaya sampaikan kepada mereka. Jika kita tidak melakukan tanggungjawab ini, kita akan dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita anggap yang tak amanah itu tak amanah dengan orang. Zakat ini lebih besar amanah dengan Allah untuk menyampaikan kepada hamba-hambanya yang layak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua, dan insya-Allah kita akan membaiki seluruh urusan umat Islam supaya kita menjadi umat yang kuat dengan institusi-institusi kita ini. Dan insya-Allah kita akan kembali semula dalam rancangan yang akan datang dengan tajuk-tajuk yang insya-Allah lebih penting berhubung dengan kepahaman kita terhadap Islam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang benar tetap benar. Berkata benarlah walaupun sukar. Kerana pada yang benar adanya sinar. Yang benar tidak boleh diganti tukar. Sekalipun cuba disangkar oleh yang makar. Kerana yang benar itu benar, sekalipun ada yang bersikap hambar. Hantarlah bicara yang benar, agar mengalir ke setiap alur dan datar, ke hutan belukar dan payah terbiar, ke desa yang pudar dan bandar yang besar. Nyatakan yang benar, di daerah yang hambar dan kota mekar, di akhbar tersiar, juga TV dan radio terpancar. Untuk si miskin yang terlantar dan si kaya yang tersandar, cakaplah yang benar walaupun tidak dibenar. Sekalipun disanggah tegah, disambar kasar. Kerana Tuhanmu adalah Tuhan yang maha benar. Rasulmu ialah obor sabar cahaya sinar. Buat yang benar, maka yang benar itu tetap benar.